Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang mengumpulkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan zikir-zikir dan doa-doa yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Imam Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat mendung beragak di langit, baginda meninggalkan pekerjaannya walaupun sedang dalam keadaan salat. Baginda lalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kejahatan dan keburukannya, keburukan angin ini. Itu di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat angin bertiup kencang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dia daripada keburukan angin itu. Apabila turun hujan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma sayyiban hani'a. Artinya, ya Allah, semoga menjadi hujan yang membawa kepada kebaikan. Pendek je tu, Allahumma sayyiban hani'a. Yang sebelum ni Allahumma sayyiban nafi'a. Dia ada belakang, ada beberapa riwayat. Baik, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan selain daripada kitab At-Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهونه فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Artinya, janganlah kamu mencela angin. Ada sebahagian masyarakat Arab, apabila tengok angin kencang, dia maki ke angin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Asal larang, hukum dia adalah haram. Itu asal larangan adalah haram. Jadi kalau kita kata buat contoh lah, kita buat contoh, biasanya orang yang terkesan dengan angin ni orang puang lah. Dia sidar baju mari angin kencang terbang habis baju. Perut lapar pula, panasan nyegi maki angin. Maka hak tu dilarang. Jangan maki, ya. Jangan maki. Baik, jangan maki angin. Rasulullah larang. Sebab dia jangan maki angin kerana angin kadang-kadang membawa kebaikan, kadang-kadang membawa azab. Jadi ada angin membawa kebaikan. Angin ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada angin, letih juga mai tak ada angin. Benda hak yang rasa saja doa. Doa lagu mana? Okey.
kalau kita payah nak ngapa hak Arab, ngapa pakai doa bahasa kita pun tak apa. Jelah kalau kita doa sebagaimana hak yang warid daripada Rasulullah, memanglah bertepatan dengan petunjuk Rasulullah. Mai banyak sangat dah ingat hak Allahumma sayyiban nafi'a pun tambah dah tumbah nak ingat. Allahumma sayyiban nafi'a 3 kalimah, tambah pula selagi malam ni hani'a. Hak tu kok 2 minggu dah ingat lagi tu. Mai nak ngapa hak panjang-panjang lagu ni bila nak ingat. Baik, kita nak beramal juga. Okey. Doa kat bahasa Melayu. Kita tengok lagu mana terjemahan, boleh kita doa dengan bahasa Terengganu. Tengok terjemahan, tengok. Jangan kamu mencela angin apabila kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari angin tersebut. Terbang habis baju, balik habis nyidai baju. Ni kalau orang puang lah kita katakan. Ataupun kalau orang lelaki cabut topi keledar hok duduk atas, baru beli topi keledar. Oh, jatuh boleh batin kali. Baik, kamu tengok benda hak yang kamu tidak suka pada angin tersebut, maka ucapkanlah bacaan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ri sampai ke habis. Makna dia lagu mana? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan untuknya, dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan keburukan angin ini, dan kejahatan keburukan apa yang ada di dalamnya, dan kejahatan keburukan apa yang diperintahkan untuknya. Okey. Kebaikan angin, kebaikan yang terkandung dalam angin. Lepas tu kebaikan yang diperintahkan kepada angin. Lepas tu keburukan angin, keburukan yang ada di dalam angin, keburukan yang diperintahkan kepada angin. Jadi kita doa bahasa kita, ingat tu je, ingat poin-poin penting je. Tengok angin kuat, aduh ni, teruk habis. Ya Allah. Ya Allah. Jadi aku bermohon kepadamu ya Allah, kebaikan angin ini, dan kebaikan apa yang ada yang terkandung dalam angin ini, dan kebaikan yang diperintahkan kepada angin. Sebab angin ini adalah tentera Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa apa yang Allah Taala perintahkan, kadang-kadang kebaikan, kadang-kadang keburukan. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan angin, daripada keburukan angin, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang diperintahkan kepada angin. Baik. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Perbahasan bab ini juga diriwayatkan daripada Aisyah, Abu Hurairah, Uthman bin Abi As, Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Jabir. Maksudnya ramai sahabat-sahabat meriwayatkan perkara yang sama yang kita baca tadi. Kemudian kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Imam Ibn Sunni dari Salamah bin Al-Aqwa' bin Aqwa' radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, bagi dia bersabda Allahumma laqhan la aqima. Artinya Allah, semoga angin ini adalah angin yang membawa air dan bukan angin yang kering. Baik. Kata laqha dalam Arab tu ada laqha, angin yang membawa air seperti susu unta yang syarat dengan air susu. Sedangkan aqima adalah angin kering yang tidak membawa air, seperti haiwan yang mandul, tidak memiliki anak. Baik. Jadi Rasulullah ketika angin kencang, Rasul minta kebaikan yang dibawa oleh angin. Antara kebaikannya adalah angin bertiup mengumpulkan awan sehingga menurunkan hujan yang menyuburkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh anak Adam. Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Idza waqa'at kabiratun aw hajat rihun 'azimatun fa'alaikum bitakbir fa innahu yajlul 'ajajal aswad." Baik. Maksud dia apabila terjadi satu peristiwa besar atau angin bertiup sangat kuat, maka bertakbirlah kamu Allahu Akbar. Sebab kan benda tu besar, kadang-kadang menakutkan, maka kita takbir supaya hati kita sedar Allah Ta'ala lebih besar lagi daripada benda yang berlaku. Allahu Akbar, takbir.
kerana angin tersebut menghilangkan debu atau asap hitam. Baik, kemudian katanya Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya berikut sanadnya daripada Ibnu Abbas, dia berkata, tidaklah angin bertiup dengan kencang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam berlutut dan berdoa, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha 'adaba. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha. Artinya, ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan jangan jadikannya sebagai azab. Ada sebagian umat-umat terdahulu yang mengingkari dakwah Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala azabkan mereka dengan angin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengazabkan mereka dengan angin. Jadi apabila angin kencang, Rasul berdoa, jadikanlah angin ini sebagai rahmah dan jangan jadikan sebagai azab. Tengok, ni kita boleh faham kalau kita baca hadis-hadis yang menceritakan bagaimana doa Rasulullah ketika melihat angin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa hati dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melihat kepada rahmat Allah Taala semata-mata, bahkan melihat juga kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan begitulah sikap yang mesti, ataupun begitulah benda yang mesti kena ada di dalam diri setiap orang beriman. Mesti setiap orang beriman kena ada sifat raja dan sifat khauf. Raja mengharapkan, khauf takut. Ketika datang angin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta daripada Allah agar menjadikan angin ini sebagai rahmat, mengharapkan daripada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa, jangan jadikan angin ini sebagai azab. Lepas tu Rasul kata, ya Allah, jadikanlah ia angin yang baik dan jangan jadikan ia angin yang jahat. Jadi kalau kita tengok dalam teks bahasa asalnya, Allahumma ja'alha riyaha wa la taj'alha riha. Ya Allah, jadilah angin ini angin-angin, bukan jangan jadi satu angin. Sebab kalau kita tengok ayat-ayat yang menceritakan Allah Ta'ala mengazabkan sesuatu kaum dengan angin, satu angin. Angin mari satu sudut saja, habis ya. Kalau angin mari beberapa sudut, mu tolak aku tolak mu, jadi dia dapat stabil. Baik, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bukan angin daripada satu sudut, bukan angin daripada beberapa sudut. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quran, angin yang mendatangkan rahmat dan nikmat adalah angin yang datang daripada beberapa sudut. Angin yang mendatang azab daripada satu sudut sahaja. Baik, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, tengok dalam kitab Allah Ta'ala disebutkan, fa arsalna alaihim rihan sarsara. Tengok, rihan satu, maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, arsalna alaihimur rihal aqim. Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Semua perkataan rih, maksud dia satu. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna riyaha lawaqih. Kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan. Jadi membawa air. Tengok yang nikmat, ar-riyah, dia kata ar-riyah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahawa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Membawa hujan yang akan menyuburkan tanaman-tanaman mereka. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis munqati'. Hadis munqati' ni hadis yang terputus sanad. Dia kalau hadis tu terputus sanad, maka hadis itu adalah hadis dhaif, bukan hadis sahih. Baik, daripada seseorang bahawa dia mengadukan kefakirannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada dalam satu hadis yang dhaif yang diriwayat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini, yang mana Imam Syafi'i dengar daripada guru dia, yang mana ada orang tu mengadu kepada Rasul, susah dia hidup, susah kerja pun susah. Kata Rasul, baginda bersabda, la'allaka tasubbur rih. Maksudnya, mungkin engkau telah mencela angin. Kamu pernah kata penuh dia cela angin, kerana angin membawa dia
membawa rahmat dan nikmat daripada Allah, menjela nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ka'ak rezeki. Itu dah istilah kita orang tua kata ka'ak rezeki tau. Lama dah dengar ayat ka'ak rezeki. Jadi akhirnya dia ka'ak rezeki. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sepatutnya seorang mencela angin kerana angin itu adalah makhluk ciptaan Allah yang taat sekaligus tentera daripada tentera Allah. Dia jadikan angin tersebut rahmat atau azab apabila dia menghendaki. Baik. Zikir ketika ada bintang jatuh. Maksudnya bintang jatuh, tahi bintang syung. Tu. Ada zikir dia rupanya. Banyak rupanya. Baru sedar banyak sangat rupanya. Macam-macam bacaan. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami diperintahkan untuk tidak mengikut arah bintang jatuh. Jadi kami diperintahkan untuk tidak mengekori. Tidak. Kami diperintahkan begitu. Baik. Dan ketika itu kami diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Artinya semuanya atas kehendak Allah, tiada kekuatan melainkan hanya milik Allah. Sebahagian daripada ulama mengatakan tidak kata haram, dikata tidak comel kita mengekori bintang. Tetapi sebenarnya daripada sandaran hadis yang sahih memang tidak ada. Hadis yang kita cerita saat itu bukanlah hadis yang sampai kepada tahap sahih. Tapi hadis ini bukan hadis palsu. Tapi oleh kerana ada riwayat menyebut, maka sebahagian daripada ulama memakruhkan memandang kepada taib bintang kalau kita kata. Baik. Tidak menunjuk dan melihat ke arah bintang dan petir. Hadis pada bab sebelumnya juga termasuk dalam bab ini. Hadis yang bab sebelumnya termasuk dalam bab ini. Maksudnya hadis yang samalah. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dengan sanad dari orang yang tidak diragui, dari seorang yang thiqah yang boleh dipercayai, dia ambil daripada seorang yang boleh dipercayai daripada Urwah bin Zubair, seorang ulama besar di zaman tabi'in. Dia berkata, bila salah seorang daripada kamu melihat petir atau kilat, maka jangan sekali-kali menunjukkan kepadanya, cukup hanya disebutkan ciri-ciri sahaja. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sampai saat ini bangsa Arab tidak suka melakukannya. Orang Arab sampai ke sekarang tidak suka melakukan tunjuk petir ke, tunjuk kilat ke, tunjuk tahi bintang ke. Dia tak suka sampai ke sekarang. Tetapi dia bukanlah sampai kepada haram. Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan harus, sebahagian ulama mengatakan khilaful aula, sebahagian ulama mengatakan makruh. Tapi tak ada lah yang mengatakan haram. Kerana macam yang kita katakan tadi, sebenarnya sandaran yang dijadikan sandaran oleh ulama yang melarang, ada perbincangan di kalangan ulama hadis itu sendiri. Zikir ketika mendengar suara guruh. Molek dah nak ngapa dah zikir ni. Sebab dah lama dah nak bulan 12 pula nak hujang lagi. Nak guruh. Ni ada dah guruh itu musim ni. Molek ngapa ni? Kalau lepas nak ngapa lagi, nak ngapa baru pula. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara guruh dan petir, baginda mengucapkan Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dhalik. Tapi sanad dhaif. Imam Nawawi datangkan doa ni sebab melihat kepada doa ni tidak menjadi masalah. Hadis walaupun bukan hadis sahih, hadis dhaif, tapi bukanlah sampai kepada tahap palsu. Jadi untuk berdoa dengan doa hak yang molek tidak menjadi masalah. Dibolehkan. Tambah-tambah dalam bab fadailul a'mal. Baik, ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan engkau musnahkan kami dengan azab-Mu. Selamatkanlah kami sebelum itu. Kan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kan guruh petir menakutkan. Jadi apabila benda tu menakutkan, maka orang beriman ni bukan sekadar didengar benda tersebut, bahkan dikait dengan Allah Taala. Maksud dia dikait dengan Allah Taala, benda ni menakutkan, lebih menakutkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang
beriman mesti kena berlindung daripada kemurkaan Allah. Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan kemurkaan, dan janganlah kamu membinasakan kami dengan azab, dan selamatkanlah kami sebelumnya. Baik, kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Al-Muwatta daripada Abdullah bin Zubair bahawa apabila dia mendengar suara guruh, dia menghentikan pembicaraannya dan berdoa. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kami riwayat dalam kitab Muwatta. Muwatta ni karangan Imam Malik. Daripada Abdullah bin Zubair bahawa apabila dia mendengar suara guruh, dia menghentikan pembicaraannya dan berdoa. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini antara doa yang dibaca oleh sebahagian daripada generasi salaf dulu. Jadi kalau orang hak dengar guru baca benda-benda hak yang nanti akan ada bacaan-bacaan hak yang kita akan baca lagi, kita akan sebut sesa, insya-Allah dia akan terselamat daripada guru dan peti, insya-Allah. Baik. Maha suci Tuhan, maha suci zat yang peti dan malaikat bertasbih dengan memujinya kerana takut kepadanya. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Um dengan sanad yang sahih daripada Tawus, seorang ulama di zaman salaf dulu, seorang tabi'in rahimahullah, bahawa apabila mendengar suara guru, dia mengucapkan subhana man sabbahatlah. Maha suci Tuhan yang ia sucikan. Gini. Dia maksudnya subhana man sabbahatlah, maha suci Tuhan yang telah bertasbih guruh peti baginya. Itu maksudnya. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan sepertinya dia melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Artinya dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Dalam Al-Quran ada kan? Dan apa dia kata subhana man sabbahatlah, ketika bunyi guruh, dia pun maha suci Tuhan yang guruh telah bertasbih kepadanya. Sebab dalam Al-Quran kata Imam Syafi'i, sebab mungkin dia saat itu tengok kepada Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Guruh bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maka apabila bunyi guruh, terus dia bertasbih kepada Allah dengan menyebut bahawa guruh juga sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat kerana takut kepadanya, kepada Allah. Disebutkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kami pernah bersama Umar pada suatu perjalanan. Ketika itu terjadi hujan renyai-renyai, peti dan guruh. Ka'ab mengatakan, sesiapa yang ketika mendengar suara guruh mengucapkan subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, artinya maha suci zat yang guruh dan para malaikat bertasbih dengan memuji Allah kerana takut kepada Allah, sebanyak 3 kali dibaca, nescaya akan dilindungi dari guruh tersebut. Kami pun melakukannya dan kami selamat daripada guruh itu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ketika turun hujan. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, baginda berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga menjadi hujan yang membawa manfaat. Ni pakat ngapa dah ni? Boleh dah ni. Allahumma satu kalimah, sayyiban nafi'ah 3 kalimah. 3 kalimah aja. Baik, Allahumma kita tahu dah makna dia. Allahumma ya Allah, sayyiban makna hujan, nafi'ah yang mendatangkan manfaat. Sebab kita ni nak masuk musim hujan pula. Musim hujan. Tak tahu tahun ni mana pula hak tergelam rumah, kita tak tahu. Sebab setiap tahun Allah Taala uji tempat kita kan. Jadi kita doa, pakat doa belaka agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat terhadap hujan tersebut, ataupun memberi manfaat daripada hujan tersebut. Kami riwayatkan juga dalam Sunan Imam Ibn Majah, dan di sana disebutkan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga menjadi hujan yang membawa manfaat, sebanyak 2 atau 3 kali baca. Baik, jadi kalau kita baca, dapat dah pahala. Lepas tu dapat pahala
mengikut sunnah Rasulullah, dapat pahala berdoa. Baik. Seterusnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dengan sanadnya meriwayatkan hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang terputus sanad. Dia hadis mursal, maksudnya hadis yang terputus sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau hadis itu terputus sanad bermakna hadis itu adalah hadis dhaif. Baginda bersabda, "Utlubu istijabatad du'a'i 'inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salah wa nuzulil ghaith." Maksudnya, mintalah dikabulkan doa ketika dua pasukan bertemu. Dia iltiqa'il juyush, ketika bertemu tentera dengan musuh. Baik, ketika bertemu tentera dengan musuh, bertemu orang Islam dengan musuh dalam peperangan, doa kepada Allah, kerana di situ ada mustajab doa. Baik. Kita doa di Palestin, mereka sedang berperang dengan puak Yahudi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi pertolongan kepada mereka. Baik. Lepas tu waktu iqamah. Maksudnya waktu iqamah, waktu Bilal melaungkan khamar. Waktu iqamah dan waktu turunnya hujan. Ini di antara waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu turun hujan mustajab doa. Kamu dah ingat ada, mari telitah ni. Kamu tengok satu video, ada orang bukan Islam tu, dia kawan dengan orang Islam, yang lupa dah. Tengok satu video, dia kata sampai sekarang dia beramal dengan benda ni. Setiap kali hujan dia berdoa. Kamu lupa dah. Lupa. Tengok mana. Dah ingat dah benda dalam video tu, daripada bangsa mana, lupa dah. Imam Syafi'i mengatakan, aku hafal riwayat daripada ramai orang tentang meminta dikabulkannya doa ketika turun hujan dan di waktu iqamah. Kata Imam Syafi'i, aku hafal riwayat ramai daripada ulama-ulama, guru-guru yang meriwayatkan hadis bahawasanya doa diterima oleh Allah ketika turunnya hujan dan ketika iqamah. Baik. Jadi kalau hujan, doa. Kita doa kepada saudara-saudara kita yang berada di negara Palestin. Zikir setelah hujan reda. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami pada waktu subuh di Hudaybiyah setelah turun hujan pada malam hari. Peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah di antara peristiwa yang masyhurlah. Baik. Selepas solat, baginda menghadap khalayak dan bersabda, Rasul pusing kepada sahabat, Rasul khabar. Hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Apabila kamu tahu apakah kamu tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu? Jadi lepas daripada Rasul semayang, jadi selepas daripada turun hujan, ketika berada di Hudaybiyah, selepas daripada turun hujan, terus lepas Rasul semayang, Rasul pusing kepada sahabat, Rasul tanya, "Mu tahu tak apakah hak yang diperkatakan, yang difirmankan oleh Tuhan kamu?" Di firman Allah Subhanahu wa taala ada Al-Quran. Firman Allah Taala bukan hanya Al-Quran sahaja. Segala kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para Rasul juga termasuk dalam firman Allah Ta'ala. Begitu juga hadis kursi. Jadi ini wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Rasul tanya pada sahabat, "Mu tahu tak apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Tak tahulah Rasulullah, Allah Ta'ala dan Rasul lebih mengetahui. Baginda bersabda, dia yakni Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada hak yang kafir. Hamba Allah Ta'ala ada hak yang beriman dan ada hak yang kafir. Baik, dia kafir terbagi kepada dua. Ada kafir yang kafir agama.
maksud dari kafir agama, dia bukan orang beriman, orang kafir. Dan dia yang keduanya bukan kafir agama tapi kafir nikmat. Ada kafir agama dan ada kafir nikmat. Baik. Jadi Allah Taala kata lagu mana ke Rasul khabar, Allah Taala kata hamba ku ni ada hak yang beriman, ada hak kafir. Ada hak yang beriman dan ada hak yang kafir. Orang beriman, bagaimanakah ucapan dia ketika hujan turun? Orang kafir, bagaimanakah ucapan dia ketika hujan turun? Tengok. Sesiapa yang mengatakan telah diturunkan kepada kami hujan dengan rahmat dan kurniaan Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Masyarakat Arab pada ketika itu, ataupun sebahagian besar masyarakat pada ketika itu, mereka percaya dengan bintang-bintang. Bintang ni yang menurunkan hujan. Tu bintang ni, tu hujan kat lagi. Tu bintang ni, tu hujan kat lagi. Jadi apabila turun hujan, dia akan kata ni, hujan diturunkan kepada kami dengan bintang ini. Baik. Faham dah kan? Jadi itu di antara ucapan-ucapan yang keluar daripada orang kafir pada zaman tersebut. Pada zaman tersebut ucapan hujan, diturunkan hujan kepada kami dengan bintang ni. Orang tua dulu pandai lah. Kita tak pandai dah. Tak pandai. Baik. Jadi kita nak cerita lagu mana? Begitu masyarakat Arab, masyarakat kepada ketika itu, mereka apabila turun hujan, maka mereka menyandarkan penurunan hujan saat itu kepada bintang-bintang. Baik. Maka Rasul kata lagu mana? Allah Ta'ala berfirman, hamba aku ada orang beriman, ada orang kafir. Orang beriman apabila hujan diturunkan, maka dia katakan diturunkan hujan kepada kami dengan rahmat dan kurniaan daripada Allah. Jadi setiap kita apabila hujan turun, biar ada keluar daripada mulut kita ucapan tersebut. Kerana Rasulullah menyebut itu adalah ucapan daripada orang yang beriman. Kita jangan menganggap ucapan ini ucapan yang kecil. Sebab ucapan ini menandakan bahawa orang yang mengucap adalah orang yang beriman. Oh, jatuh, alhamdulillah. Oh, nikmatnya. Datang daripada Allah, rahmatnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala turun pula hujan. Biar tubik gitu daripada mulut kita. Baik. Ini yang pertama. Yang keduanya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Ya, percaya dah kepada bintang tu kalau you ucap lagu tu. Sedangkan orang yang mengatakan telah diturunkan hujan kepada kami, telah diturunkan kepada kami hujan kerana bintang ini dan itu, maka dia itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Cuma orang kita ni dia kata dah bintang. Dia kata benda angin, awan. Oh, awan ni pagi ni tu hujan Baik. Nanti kita akan tengok apakah hukum ucapan tersebut. Imam Nawawi akan mengurat hukum dia. Jadi jelaslah kalau kita belajar akidah. Baik. Antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah wahdaniyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad, dia adalah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada af'al. Esa pada zat tidak ada perbincangan yang panjang ni secara ringkas. Tidak ada suatu zat yang lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sekiranya ada, maka hancur lagi bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Sekiranya masih lagi ada Tuhan selain daripada Allah pada langit dan bumi ini, dalam langit dan bumi ini, maka akan hancur langit dan bumi ini. Baik. Begitu juga esa pada sifat. Tidak ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat yang seperti sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan esa pada af'al, perbuatan. Tidak ada benda yang berlaku dalam alam ini melainkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau seorang tu kata awan yang menjadikan dan menciptakan hujan, maka jelas terkeluar daripada agama Islam. Kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kerana dia telah melakukan syirik. Kerana dia telah beriktikad
Masih lagi ada sesuatu yang selain daripada Allah mampu menciptakan sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita kena faham asal. Nanti kita akan cerita pula lagi kalau dia cakap lagu tu kerana melihat kepada sebab. Nanti kita akan cerita lepas ni. Nanti kita baca dulu sikit lagi. Kata Imam Nawawi, Hudaibiyah sudah cukup dikenali. Hudaibiyah memang cukup dikenali lah. Bila ni kalau orang pergi Mekah pun boleh tahu mana Hudaibiyah. Buka je dalam Google, tek tubik lalu dah. Sini rupanya Hudaibiyah. Kalau pergi Mekah tu, setiap kali pergi Mekah tu ada ziarah luar, Hudaibiyah pergi sokmo, pergi ziarah sokmo. Baik, iaitu perigi telagalah berdekatan dengan kota Mekah yang dapat ditempuhi dalam waktu sebentar. Dekat sangatlah dengan Mekah. Hudaibiyah. Yang dimaksud dengan as-sama' adalah hujang. Di dalam hadis tu ada perkataan sama'. Maksud sama' di sini adalah hujang. Dia hadis Arab dia tak sebut. Dia ada yang hadis sebelum, yang dia hanya terjemahkan saja. Baik, ada perkataan sama'. Sama' dengan makna hujang. Asal makna sama' langit, tapi langit di sini dengan makna hujang. Kemudian dia kata lagi, ulama mengatakan apabila seorang Muslim mengucapkan telah diturunkan hujan kepada kami kerana bintang ini dan itu. Dia cerita hukum pula lah. Kalau orang tu kata, kami diturunkan hujan sebab kerana bintang ni bintang tu lah, dan bermaksud menjelaskan bahawa bintang tersebut adalah pencipta dan pelaku hujan, maka dia menjadi kafir dan murtad tanpa diragui lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tak ada lah orang cakap gitu. Tak ada orang Islam ada cakap lagu tu. Baik. Jadi bintang ni yang menciptakan hujan, yang menjadikan hujan, yang menurunkan hujan, maka jelas terkeluar daripada agama Islam. Awang ni yang menciptakan hujan, awang ni yang menjadikan hujan, angin ni yang menjadikan hujan, menciptakan. Tu sepakat ijma' ulama mengatakan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu yang pertama. Apabila dia mengatakan dengan tujuan menjelaskan bahawa bintang itu adalah tanda-tanda turunnya hujan. Tubik bintang ni turun hujan kat gini sebab ada tanda. Sekadar tu. Tapi dia tidak beriktiqad bintang yang menurunkan hujan. Sama juga, kembang oleh awang kelao turun hujan kat gini. Tanda turun hujan. Tapi dia tidak beriktiqad bahawasanya awang yang menciptakan hujan. Hukum dia berbeza dengan kategori yang pertama tadi. Dikatakan apabila dia mengatakannya dengan tujuan menjelaskan bahawa bintang itu adalah tanda-tanda turunnya hujan, sedangkan yang menurunkan dan menciptakannya adalah Allah, maka dia tidak kafir. Itu jelas tidak kafir. Itu tak rosak akidah. Cuma perkataan tersebut salah ke tak? Sini dibincang pula. Perkataan tersebut salah ke tak? Baik. Mereka juga berbeza pendapat tentang kemakruhannya. Perkataan tu salah ke tak? Ulama berbeza pandangan. Ada segelintir, kita sebut pandangan segelintir, tapi ini bukan pandangan yang kuat. Segelintir ulama mengatakan haram. Sebab benda haram? Sebab Rasulullah larang. Haram kerana Rasulullah larang, dan perkataan itu adalah perkataan yang digunakan oleh orang kafir. Perkataan yang digunakan oleh kafir, Rasulullah larang. Maka orang Islam jangan mengucap perkataan yang digunakan oleh orang kafir sedangkan Rasulullah larang. Sebab itulah segelintir ulama mengharamkan ucapan tersebut. Baik, dan sebahagian ulama tidak kata haram. Dari pandangan yang lebih tepat, dia kata hukum dia makruh saja. Bukan haram. Tengok kata Imam Nawawi, yang benar, pandangan yang benar adalah hukumnya makruh kerana termasuk dari lafaz orang kafir. Itu ucapan orang kafir lagu tu. Jadi ucapan yang diucapkan oleh orang kafir, maka kita kena jauhkan daripada mengucap perkara yang sama. Inilah zahir hadis dan penegasan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dan selain ini. Apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ginilah. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ke zaman kita kata mana? Kita kata awang hak yang
Ataupun kita kata tengok awan gelap tu, turun hujan. Kayak gitu, turun hujan tu. Baik. Kalau kita cakap lagu tu kerana hanya sebagai tanda sahaja, maka tu tak ada masalah. Ada rosak akidah tu. Itu tidak menjadi masalah. Baik. Cuma orang yang nak cakap lagu tu apa hak yang berpandukan kepada hadis-hadis petunjuk Rasulullah, biar disandar sikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Biasanya turun hujan insya-Allah. Biiznillah. Kita disandar sikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah di atas nikmat ini, iaitu turunnya hujan. Turun hujan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika banyak turun hujan dan khawatir akan kesangnya. Baknya sudahlah kat gigi warna ni. Habis dah. Kereta mana pula ni? Nak top mana pula ni? 2-3 buah nak top mana naik air. Lipa. Hak lelaki bimbang ke kereta. Hak puang tu lipa banyak nak duduk luar rumah. Hanyut habis lipa lagi Baru beli 4 hari baru beli Baik. Jadi bimbang, khawatir akan kesangnya, maka ada doa. Tengok, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas bin Malik, dia berkata, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah an yughithna. Baik. Katanya fad'u Allah an yughithana. Begitu kan? Kitab tu kan ya? Fad'u Allah an yughithana ke yughithna? Yughithna. Yughithna. Sekejap nak tengok asal. Hak asal dia tak ada an, ada yughithuna, yughithna. Sebab apa muskil tu dia gini, dia ada kaedah sebenarnya. Kalau orang belajar ilmu tata bahasa Arab, an tu dipanggil amil nasab. Dia bukan amil jazam. Jadi kalau amil nasab kita baca yughithana. Tu kita muskil. Hak yang hak Arab fad'ullaha yughithuna, lepas tu ada riwayat yang kedua yughithna. Baik. Tiada an. Hak yang dalam hak Arab tak ada an. Berbuka dalam kitab dalilul kitab benda ni, kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah. Syarah dia kata dia qauluhu yughithuna hakadha huwa birraf'i 'ala al-istinaf. Baca dengan rafa' mula semula. Baik. Katanya wa hadhihi riwayatul akthar fil Bukhari. Ini riwayat kebanyakan dalam Bukhari. Cuma ada juga warawahu Abu Dzarrin an yughithana. Ada riwayat Abu Dzar yughithana. Kalau yughithana dia kena ada ya selepas daripada ghain. Ini tak ada ya. Faham tak? Ada ya selepas daripada ghain. Yughithana. Baik. Aghatha yughithu. Tak apalah. Ini perbincangan dalam durah. Tapi ada juga riwayat yughithna tanpa ada an. Ada 3. Tak apalah. Jelaslah. Baik. Fad'u Allah an yughithana, ada riwayat. Fad'u Allah yughithuna. Fad'u Allah yughithna. Ada riwayat gitu. Baik. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا
قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا أن يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. Allahu Akbar. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Hadis ini taraf dia tinggi. Hadis ini artinya bahawasanya ada seorang lelaki masuk dalam masjid, seorang Arab Badui pada hari Jumaat dia masuk dalam masjid daripada pintu yang searah dengan Darul Qada, balai pengadilan. Sementara Rasulullah sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, masuk seorang Arab Badui, dia mari lewat sikit. Rasulullah sedang berkhutbah. Lepas tu dia menghadap Rasulullah dengan berdiri dan berkata, dah duduk berdiri. Hadap kepada Rasulullah berdiri, wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, tanaman-tanaman telah rosak. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Ini di antara dalil kepada mazhab Imam Syafi'i bahawasanya bercakap ketika khatib sedang berkhutbah dia tidak sampai kepada haram. Kita di sana ada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghaut." Apabila mengata kepada temanmu diam ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumaat, maka sesungguhnya telah lagha. Maksudnya luput ganjaran fadilat, ganjaran Jumaat daripadamu. Okey, apakah hukum bercakap ketika khatib sedang berkhutbah? Baik. Hukumnya ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Mazhab Imam Syafi'i tidak mengatakan haram. Pandangan mu'tamad, ada pandangan yang kedua kata, ada pandangan yang mengatakan haram. Mazhab Imam Syafi'i tidak mengatakan haram, hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab ada sahabat bercakap ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Faham kan? Hadis ni. Tengok Rasul sedang berkhutbah, dia bercakap. Kalau sekiranya haram, adakah Rasul akan membiarkan dia melakukan perkara yang haram? Tidak sama sekali. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Sulaik Al-Ghatafani. Tengah-tengah Rasul berkhutbah, dia orang susah, dia orang fakir. Dia masuk dalam masjid, terus dia duduk. Rasul terus tanya dia, "Wahai Sulaik, adakah mung telah sembahyang 2 rakaat sebelum daripada mung duduk?" Kata Sulaik, "Tak Rasulullah." Pada Rasulullah tengah berkhutbah. "Tak Rasulullah." Kata Rasulullah, "Farka' raka'atain wa tajawwaz fihima." Bangun sembahyang 2 rakaat dan ringkaskan pada sembahyang tersebut. Baik, mazhab Imam Syafi'i mengatakan dia tidaklah haram bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, tetapi perbuatan tersebut dilarang, larangan hanya larangan makruh dan ia menggugurkan fadilat Jumaat. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ini di antara dalil kepada mazhab Imam Syafi'i. Okey, baik. Maka bila diminta Rasul berdoa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan baginda dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Kata Anas bin Malik, "Demi Allah, saat itu kami tidak melihat ada awan sedikit pun lagi. Sikit pun tak ada. Tak ada sikit awan. Sementara antara kami dengan bukit Silang tidak ada rumah atau bangunan satu pun." Kami tengok tak ada sikit pun. Bukan ada awan yang dilindungi oleh bukit. Dia Anas bin Malik nak cerita, kami nampak di langit sikit pun tak ada awan, belakang bukit pun tak ada. Sebab mungkin takut belakang bukit ada awan tapi mudah nampak. Tak, dia kata tak ada, memang kosong awan masa tu. Cerah nerang. Tiba-tiba lepas daripada Rasul berdoa, dari belakang baginda muncul awan gelap seperti perisai. Setelah awan gelap tersebut menutupi langit, turunlah hujan. Demi Allah, kata Anas bin Malik, seminggu lamanya kami tidak melihat matahari. Seminggu. Lebat-lebat hujan. Cuba bayang seminggu. Hari Jumaat lepas Rasul khutbah. Lepas daripada Rasul doa, hujan lah. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pula. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, orang itu masuk daripada pintu yang sama sementara Rasulullah berkhutbah. Lewat pula dia duduk jauh. Duduk jauh. Mari lewat pula. Dia menghadap baginda berdiri dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur,
Awak ni harta benda hancur sebab tak ada hujan. Hak ni pun sebab paruk sangat, banjir dah. Tanaman telah rosak. Berdoalah kepada Allah untuk menghentikannya. Tengok minta pula Rasul berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah." Rasul bukan berdoa untuk berhenti hujan. Sebab hujan yang datang rahmat daripada Allah. Baik. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan atas kami. Minta Allah Ta'ala turun hujan sekitar, bukan atas. Atas ni memberi mudarat sampai ke rumah apa sekali. Kawasan-kawasan tepi-tepi padang-padang apa sekali. Baik. Turunkanlah hujan pada tanah gersang, lahan tandus, dasar lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hujan pun berhenti. Kami keluar dan berjalan di bawah sinar matahari. Tengok. Allahu Akbar. Lafaz hadis ini demikian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya saja dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz Allahumma asqina sebagai pengganti lafaz aghithna. Dia ada dalam lafaz ni Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ada riwayat yang kedua Allahumma asqina, Allahumma asqina. Banyak pengajarannya yang dapat diperolehi daripada hadis ini. Antaranya adalah beradab dengan Allah. Kemudian minta Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ya Allah berhentilah hujan, bukan. Ya Allah, turunlah hujan sekitar kami, janganlah memberi mudarat kepada kami, turunlah pada tempat yang diperlukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik. Baik, zikir-zikir dalam salat tarawih. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawl wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.